memohonkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat, kurniaan serta rahmat yang telah diberikan kepada kita, yang dapat kita nikmati, dapat kita kecapi sehinggalah saat ini. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat yang istiqamah menuruti baginda sehinggalah akhir hayat mereka. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perkongsian pengajian berkaitan tentang hadis-hadis yang membicarakan perkara adab, iaitu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduknya, perilakunya semasa kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali, iaitu adab ketika makan, adab ketika minum, adab ketika masuk tandas dan sebagainya, berdasarkan daripada dalil-dalil yang ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lagi masih membicarakan dalam tajuk bab berkaitan tentang adab makan. Pada minggu yang sebelum ini, pengajian yang sebelum ini, kita dah membicarakan beberapa perkara tentang adab makan. Antaranya mungkin yang kita rasakan perkara itu adalah jijik, tapi itu sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW, dan ada hikmah barakah di sebalik perilaku tersebut, iaitu antaranya sunnah menjilat jari jemari selepas makan. Dan juga ketika makan, apa makanan yang hidangkan kepada kita, larangan untuk kita mencela makanan ataupun menyebutkan keaibannya. Kita lihat bagaimana adab Nabi SAW. Kalau satu makanan tak sedap, Nabi akan diam, ataupun satu ketika Nabi makan banyak. Orang tanya kenapa Nabi makan banyak kan? Sebab limau tu masam, dia tak nak orang lain makan, takut mencela makanan tersebut. Itu adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sambungan pada adab makan pada hari ini, kita akan masuk dalam bab karahatul akli wasyurbi bishimal, iaitu larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Baik. Hadis yang ke-13. An Jabir radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Terjemah biografi ini Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sayyidina Jabir ibn Abdullah ibn Amru ibn Al-Haram Al-Ansari As-Salaimi radhiyallahu anhu, daripada Bani Salamah. Jadi ibu daripada Abu Jabir bernama Nusaibah binti Uqbah. Kunyahnya Abu Abdullah. Adapun pendapat yang lain mengatakan Abu Abdurrahman. Sebagaimana yang kita telah jelaskan pada sebelum ini, orang Arab dia biasa dengan disebut dengan kunyah dia, iaitu gelarannya. Macam Nabi Muhammad SAW sendiri disebut sebagai Abu Qasim ataupun Abu Qasim, iaitu bapa kepada Qasim. Begitu juga dengan Abdul Jabir, kunyahnya adalah, menurut pendapat ada mengatakan Abu Abdurrahman, pendapat yang lainnya adalah Abu Abdullah. Baik. Jadi beliau pernah mengikuti perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi sebelum Nabi berhijrah, penduduk Madinah yang pada ketika itu ialah penduduk Yasrib, yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj, dalam menghantar beberapa utusan untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi pertemuan ini, perjanjian ini disebut sebagai perjanjian Aqabah. Jadi ada Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua. Jadi Jabir ini mengikuti bapanya pada ketika itu bersama dengan gerombolan yang lain dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Pada ketika itu beliau masih kecil lagi.
Beliau tidak menyertai perjanjian Aqabah yang pertama. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku tidak menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana ayahku telah menegar aku dari menyertainya, yakni kerana beliau masih kecil. Dan juga beliau antara sahabat yang ke depan menunjukkan kehebatannya kepada Rasulullah untuk mengikuti peperangan Uhud walaupun pada usia yang muda ketika itu. Namun beliau juga antara sahabat-sahabat kecil yang dilarang oleh Nabi SAW untuk menyertai peperangan tersebut. Bukan sebab takut, lihat keberanian yang masih kecil, tapi sebab mengikuti amanah ataupun suruhan Nabi yang melarangnya untuk mengikuti peperangan tersebut. Beliau antara juga perawi yang meriwayatkan banyak hadis, telah meriwayatkan 1540 hadis. Jadi beliau juga antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika peperangan Siffin berlaku, beliau berada daripada pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan kehidupannya, di akhir kehidupannya, beliau buta di hujung usianya, meninggal dunia di Madinah pada tahun 78 Hijrah. Jenazahnya disembahyang oleh Sayyidina Abban Ibn Osman, iaitu ketua Madinah pada ketika itu, dan beliau meninggal pada usia 94 tahun. Itulah sedikit biografi Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi dan juga yang antara yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi daripada hadis yang disebutkan tadi, bahawasanya larangan makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah perbuatan dan juga amalan syaitan. Kerana syaitan juga makan menggunakan tangan kiri. Jadi jika kita makan menggunakan tangan kiri, adalah kita mengikuti teladan syaitan. Sedangkan teladan baginda Nabi SAW adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Tapi Islam itu tidaklah begitu jumud, melainkan beberapa keadaan. Dah kalau macam seseorang itu tak boleh mengangkat tangan kanan dia, hanya tangan kirinya berfungsi, itu dah di luar orang kata apa, luar perkara lah, tak dapat nak dielakkan. Baik, Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi berkata, hadis ini menjelaskan sunnahnya makan dan minum dengan tangan kanan dan larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan di dalam riwayat Nafi' rahimahullah terdapat tambahan mengambil dan memberi. Jadi tangan kanan ini bukan hanya sekadar untuk digunakan makan, tapi dalam masa yang sama sunnah dan adabnya, jika kita berikan sesuatu kepada orang, bagi pen ke, bagi hadiah ke, sunnahnya menggunakan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Melainkan kalau tangan kita kotor tangan kanan ke, ada kita tengah pegang barang ke, kita sebagai adab kita maaf tangan kiri. Sebab adab sunnahnya tangan kanan, tapi maaf terpaksa bagi tangan kiri. Kita tak apa. Jangan terus bagi direct tangan kiri. Jadi dalam masa yang sama juga, adabnya sunnahnya memberi dan mengambil pun dengan tangan kanan. Orang bagi hadiah ke, orang bagi pemberian ke, bagi duit raya ke contohnya, untuk kanak-kanak ambil, kita ajar anak kita ambil dengan tangan kanan. Tangan mana ambil, tangan mana ambil, tangan kanan. Sebab itu adalah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan ini sekiranya tiada keuzuran, macam saya sebutkan tadilah, andai terdapat keuzuran, apa-apa yang menyebabkan kita tak mampu untuk mengambil dengan tangan kanan, maka itu tidak dikira. Maka sekiranya keuzuran menghalang seorang makan dan minum dengan tangan kanan, seperti sakit, luka ataupun selain daripada itu, maka tiadalah larangan menggunakan tangan kiri. Baik, itu hadis perihal berkaitan tentang makan menggunakan tangan kanan. Seterusnya, karahatul akli wa syurbi qa'iman, larangan makan dan minum dalam keadaan berdiri. Jadi kena faham, larangan di sini bukanlah larangan yang bermaksud pengharaman makan secara berdiri ataupun minum secara berdiri, tapi larangan di sini karahah, iaitu larangan makruh. Makruhnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Baik, hadis yang ke-14, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yashraba ar-rajul qa'iman
Qala Qatadah fakulna fal aqlu faqala zaka asyarru au akhbas. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda melarang seseorang minum sambil berdiri. Berkata Qatadah, maka kami bertanya, bagaimana dengan makan? Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, itu lebih buruk ataupun lebih jelek lagi. Hadis riwayat Muslim. Terjemahan biografi Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi Anas ibn Malik ini adalah berketurunan Khazraji An-Najari Al-Bashri. Beliau merupakan khadim, iaitu yang berkhidmat kepada baginda Nabi SAW. Kunyahnya Abu Hamzah. Ibunya Sulaim binti Milahan Al-Ansariyah, iaitu daripada golongan Al-Ansar. Anak cucunya Sayyidina Anas ibn Malik yang telah meninggal dunia sebelum beliau meninggal dunia lebih daripada 100 orang. Beliau mempunyai zuriat yang ramai kerana berkat doa Nabi SAW. Jadi kalau kita baca sejarah, kita lihat sejarah, Anas bin Malik ini antara sahabat yang panjang umurnya, yang banyak isterinya dan juga yang banyak anaknya, dengan berkat doa Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan Sayyidina Anas, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah, iaitu ya Allah, rezekikanlah dia akan harta dan anak-anak dan berkatilah dia. Jadi Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, maka sesungguhnya beliau menyaksikan berkat Nabi SAW ini, aku adalah daripada kaum Ansar yang paling banyak harta dan anak-anak pinak. Dan dikatakan bahawa Anas mempunyai 80 orang anak. Macam kita ni kebiasaan anak-anak kita pun paling ramai kita katakan 15, 12 tu dah ramai dah. Tapi Sayyidina Anas ibn Malik ni anaknya 80 orang. 78 orang lelaki dan 2 orang perempuan, itu Hafsah dan juga Ummu Amru. Okey. Dalam hadis yang lain menceritakan, iaitu bagaimana Rasulullah didoakan oleh Nabi SAW. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidatina Ummu Sulaim, bahawa beliau berkata, Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, iaitu pada ketika Anas bin Malik ni masih kecil lagi, ibunya telah membawa berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah Anas, maka ini akan menjadi pembantumu, khadimmu, itu akan berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah. Ketika itu Anas masih kecil lagi. Doakanlah kepada Allah untuk beliau. Jadi umat kepada Sayyidina Anas ini minta doa daripada Nabi. Jadi ini juga anjuran kita daripada hadis ini, iaitu anjuran untuk kita bertemu dengan orang saleh, untuk kita doakan, minta doa daripada dia. Wahai hamba Allah, kita tahu, kita rasa ini hamba yang saleh. Daripada apa? Daripada perilakunya, mengikuti sunnah, dengan akhlaknya, tutur bicaranya, orang yang saleh. Jadi bila berjumpa dengan orang-orang yang saleh ini, sunnah untuk kita minta doa daripada dia. Wahai Tok Syekh ke, atau guru kita, doakanlah untuk anak saya ni. Ambil keberkatan doa daripada beliau. Doakanlah untuk anak saya. Dan ini apa yang dilakukan oleh ibu kepada Anas, meminta doa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak pinaknya, dan berkatilah baginya pada apa yang engkau kurniakan kepadanya. Dan dalam hadis yang lain, dia menyatakan Nabi SAW mendoakan Sayyidina Anas, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak pinaknya, panjangkanlah umurnya dan berilah keampunan kepadanya. Baik. Jadi beliau telah meriwayatkan 2286 hadis. Beliau telah meninggal dunia di Basrah pada usia ketika 110 tahun. Jadi kalau kita pada zaman sekarang ini nak mencapai umur 100 tahun tu tak ramai. Jika kita katakan ada yang melangkaui umur 100 tahun tu dah panjang umurnya. Sedangkan kebiasaan umat Nabi SAW, umur mereka antara 60 ke 70. Kalau 80 tu dah kira bonus. Sebab Nabi SAW juga meninggal dunia pada ketika usia 63 tahun. Baik. Jadi inilah antara barakah doa Nabi SAW ke atas Sayyidina Anas.
umurnya panjang, anak-anaknya ramai dan hartanya banyak. Beliau pada ketika itu merupakan antara hartawan daripada golongan Ansar. Baik. Itulah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, iaitu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ceritakan oleh Sayyidina Anas, kata, aku selama berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun Nabi mengeluh atas khidmatnya, tak pernah Nabi komplain, tak pernah Nabi mengherdik dia. Kita ni lah kalau ada pembantu yang bantu kita, sikit-sikit tak kena dengan kerja dia, kita komplain, buat ni, herdik dia, marah, itu kita. Tapi beza dengan Nabi, biasalah, mungkin budak-budak lagi yang buat kerja ke apa, ada kesilapannya, tapi Nabi tak pernah marah. Nabi tak pernah mengherdik Sayyidina Anas. Itu apa yang diceritakan oleh Sayyidina Anas, yang berkhidmat kepada Nabi belasan tahun, bukan setahun dua, belasan tahun beliau berkhidmat kepada Nabi SAW. Beliau berkhidmat dengan sukarela. Baik, antara hadis yang disebutkan tadi, larangan, yakni larangan itu adalah larangan makruhnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Makan dalam keadaan berdiri lebih buruk daripada minum dalam keadaan berdiri kerana panjangnya masa makan jika dinisbahkan kepada masa minum. Baik, disunahkan bagi sesiapa yang didatangkan, yakni dihulurkan air zam-zam. Ini lain halnya lah dengan air zam-zam. Okey, minum dalam keadaan berdiri supaya dapat minum sehingga kenyang, sebagaimana pernah dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah satu hadis diriwayatkan bahawasanya Nabi ketika minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka sebab itu keharusan meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Walau bagaimanapun, kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpegang bahawasanya sunnah minumnya air zam-zam itu dalam keadaan duduk, tetapi keharusannya dalam keadaan berdiri. Adapun selain daripada air zam-zam, minum dalam keadaan berdiri makruh hukumnya, melainkan air zam-zam. Okey. Jadi banyaklah kalau kita baca kajian yang saya pernah terbacalah, kajian yang dilakukan oleh saintis mana saya tak ingat. Kajian itu mengatakan, dia kaji kenapa Nabi suruh kita minum dalam keadaan duduk ni. Jadi katanya dia kaji tu, kajian tu, air yang kita minum, apa-apa yang air kita minum tu perlukan tapisan. Jadi bila kita minum duduk tu, dia ada peringkat-peringkat, dia tak direct. Kekotoran ataupun apa yang ada pada air itu ditapis berperingkat, sehingga air itu datang ataupun masuk ke dalam saluran kita dalam keadaan yang bersih. Melainkan air zam-zam, sebab tak perlu, sebab air itu dah memang air yang terbaik, air yang suci. Dia direct, boleh. Ini antara kajian yang katalah bila kita minum duduk, dia berfasa masuk ke dalam saluran kita. Baik. Okey, pendapat yang pertama di sisi mazhab Imam Syafi'i bahawasanya sunnah minum air zam-zam dalam keadaan berduduk. Ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Seterusnya, al-basmalah asna'i tanawul at-ta'am liman nasiha awwalahu. Iaitu membaca bismillah ketika sedang makan bagi sesiapa yang lupa membacanya ketika awalnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya ay yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis ke-15 daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Sekiranya dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala pada awalnya, yakni permulaannya, maka hendaklah dia berkata dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Jadi antara asbabul hadis ini, iaitu sebab datangnya hadis ini, Ibnu An-Najjar radhiyallahu anhu, Ibnu An-Najjar telah meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan makanan bersama 6 orang. Tiba-tiba masuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Arab dusun ni Arab Badawi lah, Arab pendalaman.
Okey. Lalu dia makan dengan 2 suapan. Dia masuk-masuk, datang terus makan. Maka Nabi berkata, "Lau kana zakara ismallahi lakafahum, iza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya ay yazkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Yang bermaksud, seandainya dia menyebut akan nama Allah Ta'ala, nescaya mencukupi bagi mereka. Iaitu dengan berkat keberkatan kita sebut dengan nama Allah Bismillah itu mencukupi makan barakah yang ada pada kita makan itu. Itu walaupun makanan itu sedikit, tapi dengan barakah kita sebut nama Allah, lakafa, iaitu mencukupi barakahnya makan itu. Berbeza dengan kita makan dengan tidak baca bismillah, dengan tak ikut adabnya. Sebab kita makan banyak, kenapa tak kenyang-kenyang ni? Rupanya kuncinya dekat awal itu, sebab kita tak baca bismillah. Sebab ada orang yang mengatakan, jika makan yang tak dibaca dengan bismillah, maka kita makan bersama apa? Bersama dengan syaitan. Syaitan juga turut menjamu makanan yang kita makan. Tapi bila kita baca bismillahnya, syaitan terus menghindari makanan tersebut. Jadi sunnahkan untuk kita mulakan bacaan bismillah sebelum memulakan makan. Kemudian apabila salah seorang daripada kalian makan, maka hendaklah dia menyebutkan nama Allah Ta'ala, yakni membaca basmalah sekiranya dia terlupa. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika terlupa dah tengah-tengah makan, baru teringat, ya Allah, lupa baca bismillah pada awal tu. Jadi pada saat kita ingat pada keadaan itu, kita terus baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada permulaannya dan juga akhirnya. Baik. Ini dinyatakan disebutkan dalam Al-Suyuti dalam Al-Jami' hadis nombor 43. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah ummul mukmin, iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir ibnu Uwaimir. Beliau lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini beliau ketika di Mekah, 2 tahun sebelum hijrah. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau ketika beliau di Madinah, iaitu pada bulan Syawal. Dan usia beliau pada ketika itu berusia 9 tahun. Walaupun ada beberapa perbahasan berkaitan dengan umur Sayyidina Aisyah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat sejarah menurutkan majoriti mengatakan ketika itu usianya 9 tahun. Baik. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau memakai kunyah, iaitu gelaran yang dinasabkan kepada anak saudaranya, itu Zubair. Jadi anak saudaranya Abdullah ibn Az-Zubair. Oleh kerana itu kunyah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga digelar sebagai Ummu Abdillah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak panjang, iaitu dalam 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pada ketika itu usianya baru mencecah 18 tahun. Masih remaja, 18 tahun umur beliau. Walaupun sedemikian umur yang muda, beliau juga dikira ataupun disebut ulama wanita di kalangan para sahabat yang menjadi rujukan para sahabat ketika itu. Ada sebarang permasalahan ke apa, mereka akan merujuk kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga antara yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meriwayatkan 2210 hadis. Jadi beliau meninggal dunia pada malam Selasa setelah berlalu 17 hari daripada bulan Ramadan pada tahun 58 Hijrah. Pada ketika itu usia beliau menjangkau 66 tahun. Jadi beliau meninggal dunia pada ketika usia 66 tahun. Jenazah beliau disembahyangkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang ketika itu merupakan naib gubernur kepada Marwan ibn Al-Hakam, iaitu gubernur kota Madinah ketika itu. Beliau dimakamkan pada waktu malam di Baqi' Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Baik, itulah serba sedikit latar belakang berkaitan tentang Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Jadi daripada kelebihan hadis ini kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW menekankan sesuatu perkara amalan yang dilakukan kita mulakan dengan bismillah. Malah ketika makan pun kita mulakan dengan bacaan bismillah. Jadi sebenarnya keberkatan itu adalah dengan apa-apa perbuatan pekerjaan kita mulakan dengan bismillah. Kita nak mulakan pekerjaan hari ini, bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Bukan hanya ketika makan sahaja dituntut untuk kita membaca perkara bismillah. Ketika di majlis, ketika sedang melakukan sesuatu pekerjaan, jadi ketika menaiki motor, menaiki kenderaan, mulakan dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah itu kita mendapat barakahnya. Baik. Jadi di sini hadis ini menyatakan sunnahnya baca basmalah pada permulaan makan dan awak dan juga minum. Dan juga dalam hadis ini juga kita dapat lihat, andai kata seseorang itu lupa mulakan makanannya dengan baca basmalah, jangan dikhawatiri, boleh baca basmalah pada ketika ataupun sedang makan tersebut, dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Baik. Disunahkan membaca basmalah ketika mula makan dan ketika mula minum, dan sekiranya basmalah hanya sekali maka hasillah baginya asal sunat. Sunnah membaca basmalah ketika makan dan minum hatta kepada orang yang haid dan junub. Walaupun dalam keadaan haid dan junub, iaitu ketika hendak makan sekalipun, sunnahnya membaca basmalah. Kerana bacaan basmalah berzikir tak menghalang seseorang yang berjunub ataupun dalam keadaan janabah untuk berzikir ataupun membaca bismillah. Okey. Yang menghalangi seorang dalam keadaan berjunub adalah membaca Al-Quran. Adapun membaca zikir, selawat dan juga doa-doa rutin harian itu tidak melarangnya. Jadi kita dalam keadaan berjunub sekalipun boleh membaca bismillah. Jadi di sini disebutkan sunnah juga membaca bismillah walaupun dalam keadaan berjunub ketika itu hendak makan. Baik. Syaitan berpeluang mendapat makan dan minum dan selain daripada keduanya apabila tidak disebutkan nama Allah pada sesuatu perbuatan yang dinilai baik di sisi agama. Sebab itu kita dianjurkan dalam apa perbuatan kita, permulaan pekerjaan kita dimulakan dengan bacaan bismillah. Jadi baginda Nabi SAW adalah contoh tauladan kita, contoh tauladan ummah. Siapa lagi kita nak ikut contoh tauladan melainkan baginda Nabi Muhammad SAW? Kerana mengikuti contoh perilaku tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, mengikuti sunnahnya mendapat ganjaran pahala. Malah itulah juga untuk kita mendapatkan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Seseorang yang mengamalkan sunnah Nabi ada kejayaan dalam diri dia. Kejayaan ketika mana mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jika kita tak mampu untuk mengikuti keseluruhannya, tapi jangan tinggalkan keseluruhannya, ambil semampunya. Contohnya dalam bab perihal makan dan minum. Benda ini adalah benda adat yang seharian kita melaksanakannya. Jadi rugilah ke atas diri kita jika kita melakukannya semata-mata adat. Memang kita kata, adat manusia itu makan dengan hanya semata-mata makan untuk mengisi kelaparan perut kita. Tapi andai kata kita melakukan perkara adab ini, maka makan dan minum kita tak menjadi sia-sia. Kerana itu kita mengikuti sunnah, maka perihal tersebut menjadi ibadah. Itulah bezanya perkara adat dan juga adab. Perkara adab yang kita lakukan, iaitu mengikuti sunnah Nabi SAW, perkara itu bukan hanya semata-mata adat, tapi menjadi ibadah. Jadi dalam kehidupan seharian kita cuba baca sirah Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah, baca hadis-hadis yang berkaitan tentang adab ini, yang itu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi buat dalam perihal ini. Supaya apa? Supaya kita boleh mencontohi perkara tersebut. Dengan mencontohi perkara tersebut mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan
dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Itu yang mudah-mudahan. Sebab apa kita amalkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ini kalau kita baca, kalau kita lihat, kita pelajari, bukan hanya semata-mata kita lihat pada zahir saja. Oh, orang pakai jubah, pakai serban ni dah melakukan sunnah, dah mengamalkan sunnah. Sedangkan sunnah Nabi ni sepanjang perilaku kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada bangun tidur sehinggalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kembali. Jadi perilaku-perilaku ini yang kita nampak kecil, tapi jika kita lakukan, mendapat saham akhirat ganjaran. Dan antara asbab tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan asbab juga kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sebab apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab, iaitu seseorang itu bersama siapa yang dicintai, siapa yang diikutinya. Jika di dunia ini kita jadikan Nabi sebagai idola kita, ikutan kita, mudah-mudahan kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan idola kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takut kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, anak-anak remaja kita tidak lagi mengidolakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan zahirnya, dari segi pakaiannya, percakapannya, adabnya. Kita kata seolah-olah zaman sekarang zaman yang mencabar, zaman teknologi moden. Jadi anak-anak remaja kita mudah terikut dengan budaya-budaya luar. Kita takut. Nabi sebut man tashabbaha qauman fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia akan tergolong daripada golongan tersebut. Dengan kita mengikuti dari segi tutur bicara kita, kata pun kata nak rap lah, diselang-selikan dengan bicara lucahnya. Itu dah jadi orang kata apa, trend sekarang ni. Kalau tak ikut ni tak jadi trend. Kolotlah kau ni. Sedangkan kita kata ini yang Nabi ajar. Kita jangan jadikan trend yang bukan yang luar daripada ajaran Islam ini sebagai trend kita. Tapi apa yang perlu kita ambil, kita banyakkan baca hadis Nabi. Perilaku Syama'il Muhammadiyah itu berkaitan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba mencontohi akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebanyak mungkin dengan asbab ini mendatangkan kecintaan kita, dan inilah asbab untuk kita dibangkitkan dengan Nabi kita, kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa insya-Allah sekadar itu perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita mengambil manfaat dan tanamkan niat kita, azam kita untuk sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun kita nampak kecil, tapi itu adalah sebenarnya langkah kepada kejayaan dalam kehidupan kita. Aqul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.